Kembali dalam BIS Malaysia hari ini, Ringgit BIS bakat menjadi rezeki bersama dengan Cik Syazana Ayuni, usahawan pelukis inai dan juga pengasas Nana Syaz Hina. Baik, mungkin terima kasih bersama kami di BIS Malaysia. Sama-sama. Ya, sebagai permulaan Cik Syaz, bagaimana Cik Syaz mula-mula menyedari ada bakat tu dan ubah bakat tu menjadi rezeki? Pertama sekali terima kasih BIS Malaysia kerana menjemput saya sebagai tetamu pada hari ini. Saya memulakan karya saya sebagai pelukis inai secara separuh masa sekitar tahun 2007. Pada waktu itu saya merupakan pelajar tahun akhir di Universiti Islam Antarabangsa dan saya melakukan perniagaan ini sekadar untuk suka-suka dan menambah pendapatan. Pelanggan saya pada waktu itu merupakan rakan-rakan sekuliah, rakan-rakan dari universiti yang sama, keluarga dan juga kenalan atas kenalan. Pada waktu itu media sosial tidak seperti sekarang. Jadi kebanyakannya pelanggan saya dapati daripada mulut ke mulut lah. Baik. Mungkin sebagai seorang usahawan sekarang ini bergerak sendiri solo kan. Bagaimana pandangan Cik Syaz mengenai usahawan, bagaimana mereka perlu memantapkan kemahiran supaya bakat yang mereka ada, contohnya bakat henna itu boleh berkembang dan menjadi modal, menjadi rezeki seterusnya? Pada pandangan saya sebagai seorang usahawan, check and balance itu penting, semak dan imbangan ya. Kita perlu yakin dan bangga dengan usaha kita, dengan produk kita, servis kita, tetapi dalam masa yang sama kita juga perlu ada rasa sedar diri dan rasa rendah diri. Rasa rendah diri ini akan mendorong kita untuk tahu di manakah kekurangan kita dan mungkin kita boleh menambah ilmu, menambah kemahiran dengan menyertai kelas-kelas, kelas melukis, kelas pengurusan kewangan, media sosial dan sebagainya. Dan juga rasa sedar diri ini akan membuatkan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dan kita akan membantu kita untuk bertahan dan kekal relevan dalam industri ini. Adakah pada mula-mula perniagaan itu bermula hanya masuk kelas ataupun sekarang pun masih lagi orang kata hadir ke kelas untuk kembangkan perniagaan, bagaimana? Saya sentiasa dalam proses belajar daripada awal sehingga sekarang. Dan kalaupun kelas itu bukan kelas formal, saya suka lihat sebab sekarang ilmu semua di hujung jari. Jadi saya sentiasa mencari di mana saya boleh perbaiki lukisan saya, servis saya dan sebagainya. Baik, mungkin ketika mula-mula dulu sebagai seorang pelajar ketika itu nak berjinak-jinak dalam bidang perniagaan lukis inai, apa cabaran ketika itu dan bagaimana Cik Syaz berhadapan dengan cabaran itu? Pada awalnya cabarannya adalah kita kurang kredibiliti kerana orang tak kenal kita lagi. Jadi untuk mendapatkan pelanggan itu adalah satu cabaran. Tapi saya tidak mudah putus asa. Saya cuba dengan apa yang saya ada dan alhamdulillah daripada sedikit demi sedikit dan makin lama makin ramai orang menggunakan servis inai saya. Itu ketika awal-awal memasuki dunia ataupun lukisan inai ini. Ketika ini, sekarang ini dah selepas pandemik dan sebagainya, apa pula cabaran yang mungkin timbul sebagai seorang pelukis inai? Untuk kekal relevan, untuk menjadi seorang pelukis inai yang relevan di mata pelanggan, kerana pada waktu ini media sosial sangat-sangat laju. Jadi sekiranya saya tidak berusaha untuk menambah baikkan servis saya, jadi itu akan menjadi satu cabaran jugalah kepada saya. Bila kita bercakap mengenai arus media sosial ketika ini, orang kata semuanya di hujung jari macam Cik Syaz kata. Bagaimana Cik Syaz mengambil peluang yang sepatutnya untuk mengetengahkan bakat yang ada dalam usaha mencari rezeki ini menerusi sosial media, mungkin di Facebook dan sebagainya? Pada saya, berbincang mengenai media sosial, ketekalan itu sangat penting. Jadi apabila kita memuat naik konten di media sosial dan sebagainya, ia haruslah konsisten. Apabila kita konsisten dalam memuat naik kandungan dalam media sosial, kita akan mendapat sekurang-kurangnya 3 manfaat. Manfaat yang pertama adalah kita akan mendapat kredibiliti di media sosial. Lebih ramai orang melihat kita, lebih kredibel. Begitu. Yang kedua, kita akan menjadi lebih mahir menggunakan media sosial. Mungkin bila diimbas kembali sebelum ini, mungkin ada
ada perkara-perkara yang boleh ditambah baik, contohnya audio atau visual yang lebih berkualiti. Dan yang ketiga, kita akan lebih cakna dengan apa yang disukai oleh audiens. Dan bila kita tahu apa yang mereka suka, kita boleh buat konten-konten yang sebegitu. Ya, baik. Mungkin apa sebagai seorang usahawan, pengasas Nana Shazhina Perniagaan sendiri, apa yang perlu orang di luar sana lakukan untuk mereka kenal pasti mungkin bakat apa yang diorang ada, kebolehan yang diorang ada, jika niat mereka untuk mencari rezeki berdasarkan bakat mereka itu sendiri? Okey, untuk bermula kita perlu berani. Untuk mengambil langkah yang pertama tu kita perlu berani, tapi untuk bertahan kita perlu cekal, kita perlu sabar dan kita perlu ada komitmen. Disiplin lebih penting daripada motivasi, kerana pada saya bila kita berniaga tidak selalunya langit tidak selalu cerah ya. Kadang-kadang ada hari yang bisnes kita merundum, ada hari yang bisnes kita naik, tapi kita kena bertahan. Lebih-lebih lagi pada hari ini persaingan dan juga di media sosial dan sebagainya, semua benda adalah sangat-sangat laju. Kita kena berusaha sebaik yang boleh lah. Yang penting kita kena mula dulu. Kalau tak mula, tak tahu. Baik, mungkin dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun selepas memulakan perniagaan, bagaimana seorang usahawan itu perlu orang kata merancang betul-betul strateginya supaya perniagaan itu berkembang selepas itu? Seperti yang saya katakan tadi, check and balance itu pentinglah. Untuk kita sebagai usahawan, kita kena senaraikanlah apa yang kita hendak capai dalam masa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, di mana kita nak berada pada waktu itu dan apa yang hendak kita capai. Apabila kita sudah senaraikan, insya-Allah kita akan dapat apa yang kita target lah. Baik, kita harapkan kita cari sendiri apa mungkin bakat kita supaya kita dapat mungkin boleh kembangkan menjadi sebuah perniagaan yang mungkin berjaya satu hari nanti. Baik saudara, usaha tangga kejayaan, dan kita ucapkan terima kasih kepada Cik Shazana Ayuni, usahawan pelukis inai yang juga merupakan pengasas Nana Shazhina atas perkongsian itu tadi. Dengan itu, BIS Malaysia mengundurkan diri dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Izamin Nasir, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih.